Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Abang ucapkan terima kasih sangat-sangat sebab bagi peluang untuk Abang menceritakan semua pengalaman-pengalaman yang Abang dapat yang dihantar kepada Abang. Moga-moga ada pengajaran untuk Abang dan juga pengajaran untuk kita semua. Jadi Abang tak nak membuang masa. Hari ini Abang nak sampaikan 3 cerita. Cerita pertama adalah berkenaan dengan percabulan. Memang pelik sikit cerita yang pertama. Dan disambung dengan cerita yang kedua, kisah bagaimana seorang budak perempuan terkaku bila berjumpa dengan makhluk alam sebelah. Pengalaman dia sewaktu dia tingkatan 1. Dan cerita yang ketiga adalah berkenaan dengan seorang pakcik. Dia ceritakan dekat abang melalui email bagaimana dia tersalah bawa penumpang dan akhirnya penumpang itu menjadikan satu pengalaman yang luar biasa untuk dia. Jadi, jom kita teruskan dengan cerita yang pertama. Cerita yang pertama ni abang rasa antara cerita yang serius pernah abang dapat berkenaan dengan seorang budak perempuan berlaku pada tahun 2017 dekat Kunak, Sabah. Sebenarnya budak perempuan ni namanya Arina. Dia duduk dekat Sampurna. Dan pada tahun 2017 dia kena penyakit ketumbuhan dekat bahu ataupun ketumbuhan dekat tulang belakang. Lebih kurang macam itulah. Boleh katakan dia sebahagian daripada kanser. Jadi disebabkan dia dah lama menderita penyakit ni, jadi mak bapak dia pun banyaklah buat usaha nak mengubati penyakit anak dia, termasuk pergi hospital dan juga perubatan-perubatan secara spiritual. Maksudnya dengan kata lain pergi jumpa bomoh, pergi jumpa perubatan-perubatan Islam. Jadi Arina ni memang tak berdaya lah. Dia cuma ikut aja apa yang mak ayah dia sarankan. Tapi pada satu hari, atuk dia beritahu dekat mak ayah dia, dekat Kunak ada seorang lelaki, bomoh, memang power gila. Boleh dikatakan terkenal seluruh Sabah. Abang minta maaf kalau cerita ni tersalah. Itu yang disampaikan kepada abang. Takut juga ni. Jadi dia kata dekat Kunak ni ada satu bomoh yang sangat famous yang boleh mengubati banyak penyakit. Mula-mula bila mak ayah dia tanya, mak ayah Arina ni tanya dengan atuk dia, macam mana perubatan yang dianjurkan, yang dibuat oleh bomoh ni. Jadi atuk dia ceritalah cara perubatan dia, baca mentera, nyalakan asap kemenyan, ayam pongging semua, pulut kuning. Tapi bila dengar macam tu, mak bapak Arina pun rasa macam tak seronok sebab nampak sangat cara perubatan tu bukanlah berciri-cirikan Islam. Sebab kalau dalam perubatan Islam kebanyakan ni guna benda-benda yang berkaitan dengan alam seperti air, daun bidara, garam, bawang hitam, lada hitam. Jadi itulah perubatan cara Islam. Kalau ada bolehlah tambah-tambah kat bawah. Dan tapi bila dengar macam tu, nak buat macam mana kan, itu disarankan oleh atuk Arina, iaitu bapa kepada bapa dia. Jadi bila dah atuk yang sarankan macam tu, nak ambil hati, yelah, saya pergilah bawa anak saya, cakap macam tu lah kan. Terus-terus dia cakap macam tu. Jadi seperti yang dirancang, nak jadi cerita, nak pergi rumah bomoh tu tak boleh pergi siang, dia kena pergi malam, sebab malam lah dia punya perubatannya mujarab. Nak jadi cerita, Arina ni boleh dikatakan dalam adik-beradik dia lah yang paling cantik, yang paling dekat sekolah dia pula yang paling cantik. Jadi pukul 5 petang satu hari tu, nak kata hari Sabtu lah lebih kurang macam tu, diorang pun bertolak lah. Arina, mak dengan ayah dia bertolak daripada Sempurna ke Kunak, Sabah, menaiki kereta. Dalam perjalanan tu Arina rasa macam hati dia rasa berat untuk pergi ke rumah bomoh tu. Sebab satu, bomoh tu bukan perubatan Islam. Yang kedua, dia dah penat sebenarnya pergi banyak tempat untuk mengubati dia punya kanser tumor ni kan. Tapi dia dah anggap macam redha je lah, guna je lah perubatan hospital. Tapi dia sebabkan atuk, mak dengan ayah dia berkeras juga, tapi dia ikutkanlah juga kan. Jadi dalam sepanjang perjalanan tu dia banyaklah menghabiskan masa berzikir. Dia kata subhanallah. Sebab dia kata hidup kita tak lama, dia kata. Jadi dengan adanya tumor ni membuatkan dia lebih dekat diri dengan Tuhan, dia kata. Jadi sampailah dekat Kunak tu. Bila sampai dekat Kunak, terkejut gila mak ayah Arina dan Arina sendiri. Tok bomoh tu walaupun dia beragama Islam, tapi
dekat pekarangan rumah dia penuh dibela dengan anjing. Memang sebenarnya boleh kita bela anjing kalau ikut Islam untuk menjaga kebun, kalau untuk menjaga rumah pun kalau rumah tu besar, lepas tu susahlah nak samak-samak tu susah. Jadi agak terkejutlah dekat rumah tu penuh dengan anjing, tapi nak buat macam mana, dah sampai alang-alang masuk je lah dalam rumah. Jadi bila masuk dalam rumah tu, bila duduk je depan Tok Bomoh tu pun mulalah scan. Dia scan, dia kata, lepas tu dia kata, ini dalam badan budak perempuan ni ada satu benda yang duduk mengganggu dia sepanjang hidup dia, sejak daripada baby sampailah dia besar dewasa ni. Jadi kita perlu menyingkirkan benda ni. Waktu tu Arina macam, yelah lah kau, dia kata dalam hati, bukan kat muka dia senyum, dia tak ada macam tu, tak ada, dalam hati takut juga kan kalau kita cakap macam tu buat muka, takut Tok Bomoh tu buat yang bukan-bukan, takut juga kan. Okey, tak apalah. Tapi Arina kata, ya je, dia kata okey. Tapi Tok Bomoh tu bacalah mentera, segala mentera dia panggil lah, mambang segala mambang, puaka segala puaka, dia panggil semua. Tiba-tiba Arina kata, daripada dia boleh kontrol badan dia, maksudnya dia boleh gerakkan badan, gerakkan kepala semua, tiba-tiba satu badan dia kaku, dan selepas tu badan dia bergerak dengan sendiri, bukan atas kerelaan dia. Dia tiba-tiba kepala dia pusing macam tu. Dia kata dia tak boleh kontrol. Dia cuba berhenti, dia kerahkan badan dia, tak jadi kerah badan dia. Bila dia dah tak boleh kontrol badan dia tu, dia rasa risau. Tiba-tiba dia bercakap yang bukan dia nak bercakap. Dia kata mulut dia berkumat kamit dan keluar perkataan-perkataan yang dia sendiri tak sangka. Dia sedar waktu tu. Dia cakap macam ni, jangan kau kacau budak ni. Aku yang menjaga budak ni sejak daripada kecil. Jangan kau kacau, jangan kau halau. Naas kau nanti. Lepas tu bila dengar Arina cakap macam tu, yang Arina pun tak tahu kenapa dia cakap macam tu, Bomoh pun teruslah baca segala mentera, segala mambang, segala puaka semua dipanggil lah, turun bumi, masuk keluar dalam langit, keluar daripada bumi semua. Berlawan ada kat situ. Arina pun tergelak-gelak. Dia kata suara dia jadi garau. Dia kata waktu tu dia memang sedar dan dia tak boleh kontrol. Okey, lepas tu Bomoh tu buatlah konon-kononnya, dia tariklah benda tu daripada badan Arina, dia campaklah kat kepala bumbung, dekat bumbung rumah sebelah, macam tu. Jadi bergegarlah bumbung rumah sebelah. Itu rumah kampung kan. Jadi lepas tu Arina kata badan dia lemah sangat, penat sangat, dan dia pun merasa macam nak baring. Lepas tu Bomoh tu cakap, ni dah perubatan dah selesai, ini baru peringkat pertama, segini bayaran dia. Dia kata ada bayaran pula, segini bayaran dia. Jadi ini peringkat pertama, kena datang 2 kali lagi sebab untuk perubatan seterusnya. Jadi okeylah, hari yang pertama tu mak bapak Arina pun bawa lah Arina balik ke rumah. Tak ada masalah. Okey, esoknya diorang pun datang balik ke rumah Bomoh tu. Memang macam biasa, kena datang malam, tak boleh datang siang. Tapi kali ni ada benda yang pelik, iaitu tiba-tiba Bomoh tu dia kata hari ni untuk perubatan yang kedua kita kena mandikan budak perempuan ni. Ini cerita yang abang dapat. Kalau salah abang minta maaf. Kata ini kita kena mandikan budak ni dengan bunga-bungaan. Saya dah kutip 7 jenis bunga, dan budak ni kena dimandikan tanpa dilihat oleh sesiapa. Okey, tak apalah. Arina pun dia tunjukkanlah Arina kat tempat yang nak mandi tu, dia ada macam ada bilik khas lah. Jadi Arina pun dia tak terfikir, dia pun teruslah salin baju lah. Dia suruh pakai kain batik. Dia suruh pakai kain batik. Dia kata cabut baju semua. Jadi Arina pun cabut tudung semua. Dekat dalam bilik tu tak ada orang, dan dia pun mandilah. Arina tu pun mandilah dengan air 7 tu, air bunga tu. Tiba-tiba yang menakutkannya, Bomoh tu masuk dekat dalam bilik. Lepas tu konon-kononnya dia pegang-pegang tubuh Arina sambil baca mentera. Dia kata jangan takut, ni Tok sebenarnya nak halau binatang jin tu semua. Waktu tu Arina tepes. Dia rasa macam apa hal orang tua ni kan. Bila dia nak sentuh je bahagian-bahagian tertentu Arina tepes.
Waktu tu dia kata rasa macam nak menjerit je minta tolong kat bapak dia. Dia nak nangis waktu tu. Tapi mulut dia terkunci, dia tak boleh buat apa. Dia cuma boleh tepes-tepes je. Dalam hati dia tetap berzikir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tahu dia tengah dikontrol oleh bomoh tu dengan mentera-mentera yang bomoh tu tadi baca. Tapi dia tak boleh buat apa-apa. Dan bila dah banyak kali tepes, bomoh tu pelik juga. Macam mana budak ni boleh menepes-nepes apa yang dia nak pegang? Sebenarnya ini adalah pertolongan daripada Allah Ta'ala. Mungkin Allah Ta'ala bagi kekuatan sedikit untuk Arina menepes-nepes. Waktu tu dia kata dia dah memang nak nangis dah. Dengan dia pakai berkemban macam tu. Jadi akhirnya selepas tak berjaya, proses mandi tu pun ditamatkan. Lepas tu Arina pun dibawa keluar, disuruh pakai baju, dibawa keluar. Waktu tu Arina sugul gila. Lepas tu dia pun balik rumah. Mak dia perasan tahu kenapa Arina sugul tu. Jadi mak dia tanyalah kenapa Arina jadi macam ni. Lepas tu bapak dia pun tanya dah dalam kereta. Arina tak nak cerita. Sebab Arina kata dia takut. Dia kata waktu tu dia takut kalau dia beritahu sama ada mak bapak dia akan percaya atau tidak. Dia tak pasti. Tapi dia tengok nanti untuk hari yang ketiga. Adakah berlaku perkara yang sama? Kalau berlaku perkara yang sama, memang benda ni perlu diberitahu pada mak bapak dia. Okey. Hari yang ketiga, dia orang datang malam juga. Memang itu persyaratan yang ditetapkan oleh Tok Bomoh tadi. Jadi dia orang pun datang malam sampai ke rumah Tok Bomoh. Memang seperti yang dijangka. Tiba-tiba Tok Bomoh ni cakap apa? Hari ni saya nak buat mandi 14 jenis bunga. Jadi kalau semalam mandinya 30 minit, hari ni mandinya 1 jam. Kau ajar kan? Okey, Arina pun cakap okeylah, tak apalah. Mak bapak dia tanyalah, kenapa nak kena mandi? Semalam dah mandi, hari ni mandi lagi. Dia kata sebenarnya Arina ni daripada kecil sampai ke besar ada seorang puteri yang duk berdamping dengan dia. Konon-kononnya puteri itu tengok Arina ni molek rupa wajahnya, molek perangainya, dia nak duk menempel menjaga Arina. Tapi Arina tahu, mak bapak dia tahu, Bomoh ni memang cakap bohong. Memang menipu je. Tak ada, dia kata dia sepanjang hidup dia tak pernah pun dia ada rasa ada pendamping-pendamping. Kalau orang ada pendamping kan selalu akan dapat mimpi, akan dapat apa benda-benda petanda-petanda kan. Dan Arina pun budak moden 2017, jadi dia bacalah banyak-banyak info-info tentang tu. Memang tak pernah ada pendamping-pendamping. Tapi tak apalah, Arina nak tengok apa yang dibuat dengan Bomoh ni. Macam biasa, kali ni Bomoh tu bukan masuk di pertengahan waktu Arina mandi. Bomoh ni memang ada bersama-sama dengan Arina waktu mandi. Yang menakutkannya, Bomoh ni masuk dekat dalam bilik kawasan mandi tu dari pintu lain. Dengan kata lain, mak bapak Arina memang tak perasan Bomoh tu masuk dekat dalam tempat pemandian dia. Jadi belum sempat apa-apa, Bomoh tu dah mula pegang-pegang. Waktu tu Arina tepes. Memang dia kata dia punyalah takut, tapi waktu tu keberanian dia memang ada. Dia tepes. Last dia cakap dengan Bomoh tu, jangan sampai saya menjerit. Kalau saya menjerit, Tok akan masuk hospital. Salah. Kalau saya menjerit, Tok akan masuk balai polis. Lepas tu terdiam Tok Bomoh tu. Alamak, dia kata, okey, tak apalah. Dia tak pegang-pegang Arina, tapi dia tengok Arina mandi. Walaupun Arina waktu tu tengah berkemban, dia tengok. Itu pun dah dikira pencabulan juga kan. Tapi berlaku pada 2017, dah lama lah cerita ni. Itu adalah satu bentuk pencabulan. Jadi Arina pun mandi, habiskan air dalam bekas tu. Dia tak tinggalkan air dalam bekas. Dia kata ikut hati nak curah aja muka kat Tok Bomoh tu. Biar dia lah yang basah. Tapi dia habiskan mandi, dia cepat pakai baju, dia keluar. Daripada keluar, dia cakap apa-apa, dia jom balik, dia kata. Lepas tu bapak dia kata belum buat perubatan-perubatan dia lagi. Lepas tu Arina kata tak payah, dia kata balik. Dia kata Arina dah marah gila waktu tu. Jadi bila dah balik tu, tetap juga mak bapak dia kena buat bayaran dekat Bomoh tu. Bomoh yang mengubat tu. Jadi dalam kereta, Arina cerita sebenarnya apa yang terjadi dalam 2 hari ni sewaktu mandi. Marah gila mak bapak dia. Memang marah gila mak bapak dia. Dan diorang bercadang untuk buat report polis. Tapi nak buat macam mana? Diorang tak jadi nak buat report polis sebab dalam pertemuan yang pertama, Bomoh tu tunjukkan bukti yang dia ni sangat terkenal. Boleh kata seluruh Malaysia termasuk orang-orang Semenanjung pun datang dekat tempat dia untuk berubat. Jadi mak bapak dia takut
yang bomoh ni ada mengamalkan pendamping seperti jin. Bahaya kan nanti kalau disantau-santau ke apa benda tu semua. Jadi diorang pun tak berani nak buat report polis ke nak buat report apa, dan yang penting Arina dalam keadaan selamat, alhamdulillah. Dan ini adalah cerita yang abang tak pernah dapat cerita macam ni, dan abang tak tahulah. Tapi benda ni berlaku pada tahun 2017 dekat Kunak. Kalaulah bomoh tu tengok video abang, satu je abang nak minta, iaitu cepatlah kembali ke pangkal jalan kalau bomoh tu tengok. Tapi kalau bomoh tu dah almarhum, dah meninggal, abang tak nak cakap apa lah kan. Jadi tu je lah abang minta, kembalilah ke pangkal jalan. Itu bukan jalan yang benar. Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala memang tak benarkan kita untuk buat-buat benda tu. Memang berdosa besar. Kalaulah Arina tak maafkan, ke neraka kita dibuatnya, bukan kita bomoh tu. Okey, abang tak pernah buat macam tu. Okey, itu adalah cerita yang pertama. Cerita yang kedua disampaikan oleh seorang budak perempuan namanya Rosita, berlaku pada tahun 2014. Waktu tu dia masih form 1 dan dia bersekolah dekat satu sekolah berasrama penuh di negeri Perlis. Abang tak banyak cerita tentang Perlis, ini adalah salah satunya. Okey. Pada waktu tu dia kata, pada satu hari pada 2014, waktu tu dia tingkatan 1. Dan Sabtu Ahad waktu tu, hujung minggu pada waktu tu, dia tak jadi nak balik rumah sebab mak dengan ayah dia ada urusan lain. Jadi untuk hujung minggu tu dia terpaksalah duduk asrama. Nak jadi cerita, tak ramai budak yang duduk asrama bila hujung minggu. Kebanyakannya akan balik rumah, jumpa dengan keluarga, jumpa dengan adik-beradik. Tapi disebabkan ada masalah yang tak dapat nak dibendung, diselesaikan, jadi Rosita terpaksalah duduk. Jadi adalah dekat asrama tu beberapa orang sahaja yang duduk. Nak jadi cerita, asrama Rosita terletak di tingkat paling tinggi sekolah tu. Kalaulah tingkat sekolah tu ada 4 tingkat, dia punya asrama tingkat keempat. Dan asrama dia ni dihuni oleh, dalam bentuk dom, dihuni oleh ramai orang. Jadi bila hujung minggu, kantin tak buka. Dan kebanyakan budak kalau nak pergi makan, diorang kena tulis nama pada hari Jumaat tu dekat Pak Gad security, dan orang yang tulis nama sahaja yang boleh keluar daripada sekolah. Kalau orang tu tak tulis nama pada hari Jumaat, hukumnya Sabtu Ahad diorang tak boleh keluar. Jadi kalau diorang nak makan, diorang terpaksa kirim dengan budak-budak yang dapat keluar. Okey, faham cerita dia? Jadi pada hari tu, pada minggu tu, Rosita hari Jumaat, budak tingkatan 1 kan memang ingat peraturan. Jadi Rosita pun cepat-cepatlah tulis dekat dalam buku hari Jumaat tu yang dia nak keluar pada hari Sabtu dan Ahad. Bukanlah untuk berpeleseran, tapi hanya untuk makan. Baik makan tengah hari, makan petang, makan pagi, macam tu lah. Tapi bila pagi Jumaatnya, waktu tu kalau tak silap abang tengah hari, ada salah seorang kakak senior tiba-tiba terlupa untuk tulis nama dekat Pak Gad. Dengan kata lain, kakak tu tak akan boleh dapat keluar daripada asrama. Dia terpaksa kirimkan makanan pada kawan-kawan yang lain. Nak jadi cerita, kakak tu nak sangat keluar pada hari Sabtu Ahad tu sebab kawan-kawan dia yang lain pun keluar outing, keluar pergi makan. Jadi dia pujuklah si Rosita ni. Dia budak perempuan kan, kakak sini pujuk, "Dek, bolehlah dek, akak nak keluar, kau duduklah kat asrama, nanti akak belikan kau KFC." Dia kata, "Okeylah, bila akak dah janji KFC macam tu kan, budak perempuan sedap juga kan." Dia kata, "Okeylah, akak gunakanlah nama saya, akak boleh keluar, tapi balik nanti jangan lupa beli makanan untuk saya makan tengah hari dengan makan malam, atau akak cakap cantik nanti akak belikan." Kat sini cerita dia bermula. Jadi bila semua orang dah keluar, tinggallah Rosita seorang-seorang dekat tingkat 4 asrama tu. Tapi jangan risau, asrama tu ada security. Budak-budak lelaki tak boleh masuk, orang-orang yang tak dikenali tak boleh masuk. Sangat terjaga. Memang bagus sekolah ni. Jadi, bila dah tinggal seorang-seorang, walaupun tengah hari, mulalah teringat cerita yang bukan-bukan. Dalam banyak-banyak cerita, ada satu cerita yang memang menjadi cerita turun-temurun, urban legend, yang disampaikan oleh senior-senior yang terdahulu sampailah ke senior-senior sekarang. Katanya, dekat sekolah ini ada seorang perempuan yang suka merangkak. Hantunya bukan terbang, tapi merangkak. Merangkak macam mana tak pula dia jelaskan kepada abang.
Okey, waktu tu tengah hari, time tu lah dia teringat benda tu merangkak. Jadi untuk mengelakkan dia teringat terus, dia pun buatlah banyak aktiviti. Susun baju, lipat katil, salah, susun katil, lipat baju, lepas tu buka loker, kemas-kemas loker, lipat-lipat apa tu, gantung-gantung baju. Kat sini start Waktu dia tengah buka loker dia, bersih-bersihkan loker dia, dia dengar macam ada orang masuk daripada pintu depan dom. Tapi cara orang tu masuk agak pelik sebab pintu tu dibuka perlahan-lahan. Macam tu. Jadi dia pelik, selalunya kalau orang masuk bunyi macam tu lah kan. Tapi kenapa? Tapi dia tak terfikirlah kan. Dia pun teruskanlah kemas-kemas dia punya loker. Budak form 1 dah ketakutan waktu tu. Okey, tiba-tiba dia dengar ada benda macam berseret. Macam benda plastik berseret, dia kata. Plastik dengan kain berseret. Waktu tu dia yakin yang benda tu makhluk alam sebelah tu yang ada. Walaupun tengah hari waktu tu. Dia berdiri depan loker, tak boleh nak buat apa. Tangan dah menggigil, badan dah menggigil, dah macam nak terkancing dia kata. Dan benda tu terus berseret. Dengar dia tak nampak ni. Dia berseret, duduk belakang dia. Dengar nafas tu. Tapi dia kata, ya Allah, dia punya takut waktu tu. Agaknya dia rasa yang diingat loker besi dia tu bergegar, dia punya menggigil, dia teruk sangat form 1. Tapi dia kata kaki dia dah lemah, dia kata dah takut sangat. Tapi dia sedar dekat belakang dia tu ada benda yang tengah bernapas-napas kat belakang dia. Tengah hari bukan tengah malam ni, tengah hari. Tak ada orang ni. Tiba-tiba dekat dalam loker dia tu, dia nampak ada surah Yasin. Alhamdulillah, dia pun dengan gigil-gigil dia capai surah Yasin, dan dia pun buka selak surah Yasin, dia baca. Tapi waktu tu dia kata habis segala jenis hukum bacaan, dia dah langgar je. Apa pun dia baca je lah. Yang penting nak bagi kekuatan dalaman, nak bagi benda tu pergi daripada situ. Dia baca Yasin wa Quran Hakim, dah memang tunggang langgang, kan kejap ayat 2, kan kejap ayat 4, ayat 5, kan naik balik ayat pertama, dah tunggang langgang, orang dalam keadaan takut kan. Budak form 1 pula masa tu. Lepas tu tak lama tu dia dengar benda tu mengesut pergi meninggalkan dia, dan dia pun beranikan diri. Bila dah bunyi mengesut tu dah jauh, dia beranikan diri, dia pun pandang ke arah yang mengesut tu. Kalau dalam cerita hantu, tiba-tiba benda tu ada depan muka kan, ni bukan cerita hantu, ni kisah pengalaman orang. Memang dia nampak dalam samar-samar, antara jelas dengan tak jelas, benda tu merangkak, mengangkat keluar daripada pintu dom. Dia nampak, dia kata. Bila keluar daripada pintu dom aja, yang dia ni terus lari keluar ikut pintu kedua, pintu lain. Berlari keluar, turun tangga, menggigil-gigil, tunggu dekat security. Dia kata walaupun tengah hari buta, bila makcik security tanya kenapa, dia ceritakanlah apa yang berlaku. Dia kata lain kali jangan tinggal dalam sorang-sorang dekat dalam asrama. Dia kata kalau takut sangat turun ni dengan makcik, dengan pakcik ada kat bawah ni tengah-tengah hari ni. Barulah dia tahu rupanya waktu tengah hari dan waktu tengah malam adalah level keseraman dia sama. Walaupun tengah hari bukan tengah malam, tapi tetap juga benda tu boleh keluar dan benda tu boleh menakutkan. Dan selepas tu kisah si Rosita ni berjumpa dengan makhluk merangkak ni heboh satu sekolah. Jadi kalau korang yang bersekolah dekat situ tahun 2014, bolehlah komen-komen dekat bawah. Kisah yang ketiga disampaikan oleh seorang pakcik, nama pakcik ni Pakcik Muiz. Lupa abang nak beritahu. Sebenarnya ketiga-tiga cerita Arina, Rosita dan juga Muiz adalah nama yang dicadangkan kepada abang oleh bukan pemberi cerita, yang dicadangkan oleh penonton-penonton yang ada, supaya kita lebih dekat, lebih rapat, rasa mesra kan. Okey. Jadi Pak Cik Muiz ni cakap dulu dia waktu muda-muda dia ni pemandu teksi, dan pada tahun 1998 dia dapat satu wang besar, iaitu dia kena hantar seorang penumpang daripada Kuala Lumpur ke Gunung Gunung Kinabalu, ke Genting Highland.
Jadi dia kata bila dapat macam tu, memang itu je lah trip yang dia akan buat. Balik daripada Genting Highland, memang dia tak ambil lah penumpang, terus balik rumah. Dia kata cas waktu tu dah memang cukup mahal untuk hantar orang daripada Kuala Lumpur ke Genting Highland. Memang mahal. Cukup cover untuk makan anak bini 2 hari, dia kata. Waktu tu lah, waktu sekarang lain pula dia punya cas kan. Okey, jadi seperti yang dijanjikan, dia pun bawa lah penumpang tu pergilah ke Genting Highland. Waktu tu lebih kurang petang. Bila turun daripada Genting Highland tu lebih kurang pukul 10 malam. Nak jadi cerita, ini pengalamannya pendek tapi menarik. Jadi bila dia turun daripada Genting Highland tu, sampailah dekat kaki Genting Highland, tiba-tiba dia dapat satu pager, panggilan lah. Dulu-dulu punya teksi kan panggilan telefon kan. Jadi pihak pengurusan bagi tahu, boleh tak dia ambil seorang penumpang daripada Kuala Lumpur, tengah Kuala Lumpur, bawa ke pinggir Kuala Lumpur. Dia kata boleh, tak ada masalah, sebab dia ada satu trip di hari ni, iaitu pergi ke Genting Highland. Jadi dia pun tak ada rasa penat sangat. Jadi dia batalkanlah nak balik awal tadi. Jadi dia tak jadilah nak balik awal. Jadi dia teruslah menuju dekat kondominium yang diberi alamat oleh pihak pengurusan. Bila sampai kat sana, dia nampak ada seorang perempuan pakai baju kurung, bawa baby, bawa beg. Dia kata dengan perempuan tu, "Cik, masuklah." Lepas tu bila dijemput masuk, perempuan tu pun terus malah masuk. Dan Pak Cik Muiz ingat itu adalah penumpang sebenar tau. Sebenarnya bukan penumpang sebenar. Jadi bila masuk tu pun, okey, duduklah dekat dalam tu. Dia tanyalah nak pergi ke mana. Lepas tu perempuan tu bagi alamat. Bila bagi alamat, dekat pinggir Kuala Lumpur. Okeylah, terus perjalanan. Jadi disebabkan perjalanan tu waktu tu malam kan, lebih daripada pukul 10 malam, Pak Cik Muiz ni pun tanya-tanyalah daripada mana, nak ke mana, kenapa bawa beg, bawa anak, baby tak takut ke baby dalam keadaan malam-malam macam ni, berembun-berembun ni kan, boleh sesama. Apa pun pertanyaan yang dibuat oleh Pak Cik Muiz ni, tak satu pun dijawab oleh kakak tu dengan anak dia. Memang senyap je macam tu. Mula-mula tergerak juga hati Pak Cik Muiz ni, cakap jangan-jangan ini adalah makhluk alam sebelah kot. Tapi tak jadi dia ada syakwa sangka macam tu, sebabnya ini diaturkan oleh pihak pengurusan teksi. Dengan kata lain, pengurusan teksi yang suruh Pak Cik Muiz ambil. Takkanlah tersalah orang, alamat betul, kedudukan penumpang betul, nak pergi menuju ke mana pun betul, takkanlah tersalah. Jadi bila dia tanya 2-3 soalan, perempuan tu tak menjawab. Dengan dia duduklah mengkelek baby tu, memompok-mompok baby tu. Jadi perjalanan tu dibiarkan je. Seronoklah jalan sampailah dekat pinggir Kuala Lumpur. Lepas tu perempuan tu pun bagilah duit bayaran seperti yang dijanjikan. Jadi dah lepas dah hantar perempuan tu, dia kata kat hujung sangat, dan dia masuk jalan yang dia pun tak berapa nak pasti. Tapi sebaik perempuan tu bagi tahu, masuk kanan, masuk kiri, masuk kanan, masuk kiri, sampailah kat tempat tu. Okey. Jadi bila perempuan tu turun, cepat-cepat Pak Cik Muiz tengok kaki dia jejak tanah tak? Tapi disebabkan baju kurung perempuan tu labuh sangat, tak nampaklah benda tu menjejak tanah ke tidak. Ikutkan kalau sengkat boleh nampak lah kan. Dia pun tinjau, tak ada pula nampak kaki dia tu. Tergerak juga hatinya, takkan aku nak menongging kat sini kan. Orang kata kan kalau menongging kan boleh nampak hantu tu jejak kaki kat tanah ke tidak kan. Takkan aku nak menongging kan. Tak apalah, kira halal lah jalan ni, mungkinlah orang betul lah kan, kata. Tu pun dia pun balik lah. Dalam perjalanan balik, tiba-tiba pihak pengurusan teksi duk berdering-dering telefon, makinya. Rupanya dia kata, pihak pengurusan tanya, kau pergi ke mana? Tadi kan kita orang dah suruh ambil seorang customer dekat sekian-sekian tempat. Lepas tu Pak Cik Muiz cakap lah, dia dah ambil, dah hantar dah pun. Orang tu dah selamat tiba dekat lokasi. Dia kata, tak, perempuan tu tetap tunggu kat tempat tu. Dia kata, tak pun bergerak-gerak, kau tak ambil dia pun. Dia kata, dia kata, okey, mungkin yang tadi dia tersalah orang agaknya. Okey, dia pun pergilah dekat tempat yang seperti jadikan. Rupanya apartmen yang kondominium yang diarahkan untuk pergi adalah kondominium yang sama tempat dia ambil perempuan tadi tu. Jadi bila perempuan yang kedua naik, dia cakaplah,
tadi saya dah ambil orang. Dia kata, saya ingat itu cik. Dia kata, tak ada. Dia kata, saya ada tunggu dekat sini. Okey, hari tu perempuan tu tanya, macam mana perempuan tadi tu? Dia kata, perempuan tadi tu begini-begini, bawa anak, pakai baju kurung warna oranye, ada bawa beg. Lepas tu terdiam perempuan tu. Perempuan tu terus beritahu, pakcik nak tahu tak, dekat apartmen ni memang heboh. Semua orang pernah jumpa dengan perempuan yang bawa anak. Katanya perempuan tu mati bunuh diri. Jangan-jangan pakcik tengah bawa hantu kot itu. Tapi bila pakcik Muiz dengan macam tu, istighfar dia. Mungkin itu bukan roh, tapi itu adalah jin, korin kepada perempuan tu, mungkin dia kata. Tapi dia rasa itu adalah satu pengalaman yang luar biasa. Dia hadapi satu pengalaman yang luar biasa yang dia pun tak sangka. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Abang harap cerita ketiga-tiga cerita ni memberi pengajaran kepada kita semua. Dan abang nak komen tentang cerita yang pertama. Cerita tu sangat berat. Abang sampaikan pun sebab niat daripada penonton abang. Jadi kalau ada dalam cerita pertama sampai ketiga ni yang abang tersilap, abang minta maaf sangat-sangat. Dan bolehlah komen-komen kat bawah kalau korang semua ada maklumat tentang ketiga-tiga cerita ni. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Abang harap ia menjadi iktibar untuk kita semua. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.